Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin faminallahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kunanayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada kali ini dalam program tazkirah yang dianjurkan oleh pihak Yadim Pulau Pinang, dan kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak Yadim Pulau Pinang. Dan oleh itu saya ingin mengajak semua yang menyaksikan tazkirah ini untuk kita sama-sama menunjukkan sokongan dan dokongan kita terhadap segala usaha yang dilakukan oleh pihak Yadim Pulau Pinang, khususnya dalam memartabatkan dakwah terutamanya di Pulau Pinang ini, bahkan di Malaysia ini keseluruhannya. Inisiatif daripada pihak Yadim untuk mengadakan program-program tazkirah secara online ini, subhanallah, sudah pasti memberi manfaat kepada masyarakat seluruhnya, terutama ketika berada dalam PKP ini, PKPB ini, salih alaihi wasallam. Dan subhanallah, salih alaihi wasallam, dan tagline yang kita selalu sebut dalam waktu kita ber-PKPB ini ialah kita jaga kita. Kita jaga kita. Jadi dia salah satu daripada bentuk usaha. Kita selalu sebut bila kita duduk dalam time PKP ini, duduk dalam waktu COVID-19 ni, kita kena ada duit. Kena ada duit. Duit ni bukan duit yang ni. Duit ni ialah DUIT. DUIT yang pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga ikhtiar, dan yang keempat tawakal pada Allah SWT. Jadi orang Islam dia ada satu kekuatan nama kekuatan doa. Yang orang Islam dia ada satu kekuatan nama dia kekuatan doa. Allahumma salli ala Muhammad. Doa ni sangat penting. Jangan putus hubungan kita dengan Allah SWT dalam keadaan kita berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita daripada situasi ataupun wabak ni. Cuma bila kita sebut tentang doa, dia kena ada satu benda lagi, nama yakin. Dalam doa kita mesti ada yakin, mesti ada iman. Dalam keadaan kita berdoa, kita meyakini bahawa Allah sentiasa mendengar doa kita. Dan doa yang penuh kita isi dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah, pasti Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat di sisinya. Sebab Allah telah menyebutkan, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan kepada kamu. Dan di samping doa ada benda yang lain yang kita kena ambil berat juga. Nabi SAW sebut tentang tawakal, ikhtiar. Akidah ahli sunnah wal jamaah tak boleh semata-mata serah pada Allah. Dia kena ada di sana usaha dan ikhtiar. Jadi salah satu daripada usaha dan ikhtiar yang kita kena buat dalam hidup kita ni apa dia? Jaga physical distancingnya, jaga Allahumma pakai masknya, jangan pi ke tempat-tempat crowdednya. Bila orang tak bagi pi kat satu tempat, jangan duk pi kecuali ada kecemasan dan sebagainya. Bila pakai gelang pink tu, tolonglah jaga kuarantin dan sebagainya. Itu semua ikhtiar yang kita boleh buat di samping doa yang kita panjatkan. Dan di sana pula ada satu lagi benda yang sangat penting, iaitulah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah doa dah, kita dah usaha dah, kita dah ikhtiarnya, last sekali kita serah kepada Allah yang akan menentukan segalanya. Maka dalam urusan kita waktu kita berhadapan dengan COVID-19 ni, ada satu benda, iaitulah kebergantungan kita kepada Allah. Salih ala Muhammad. Ya, kita jaga kita tu betul. Tapi subhanallah, Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa subhanallah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Subhanallah tuan-tuan. Berkait dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ini kita nak bincangkan pada hari ini. Salih ala Muhammad pada kali ini, iaitulah bila Allah menjaga kita.
Bila Allah menjaga kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata satu hari aku membonceng bersama dengan Nabi SAW. Nabi SAW naik kenderaan, Ibnu Abbas duduk dengan Nabi SAW di belakang. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW kata dekat Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anakku sayang. Jadi ulama-ulama membahaskan hadis ni bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW, bila Nabi SAW nak menasihati seseorang, Nabi SAW akan menarik perhatiannya, memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya, dalam ni sebut ya ghulam. Salli ala sayyidina Muhammad, wahai anakku sayang, wahai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai budak. Bahasa ghulam ni sebenarnya budak kecil. Tapi kita boleh sebut ya ghulam, wahai anakku yang tersayang, sebagainya dengan panggilan yang begitu lembut-lembut. Tujuan dia supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak tu memberi perhatian kepada apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maka di sinilah sebut sebagai apa tuan-tuan? Dakwah yang berhikmah. Dan kadang kita nak menyampaikan sesuatu kepada seorang, biar orang tu beri perhatian kat kita. Saya lihat sebab gunakan bahasa-bahasa penuh hikmah, jangan panjang-panjang, pendekkan maklumat yang nak kita sampai, jangan terlalu meleret waktu yang sesuai. Macam-macam perbincangan ulama terkait dengan apa Nabi SAW buat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni. Nak sebut Nabi SAW ni hebat, Nabi SAW dipanggil jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Pendek perkataan tapi besar makna dia. Nabi sebut satu benda je, orang boleh syarah macam-macam. Kita ni cakap banyak, satu pun orang tak pakai. Satu pun tak boleh nak pakai, tak tahu nak tarik poin tahu mana. Tapi Nabi SAW sebut satu perkataan je, orang boleh syarah dengan syarah yang begitu panjang. Di antaranya bagaimana Nabi SAW menyebut satu perkataan je. Ya ghulam, wahai anakku sayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inni wa'allimuka kalimatin. Salli ala sayyidina Muhammad. Sungguhnya kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Poin ni Nabi SAW bagi tahu in advance. Boleh tak kalau dia Nabi SAW kata, wahai anakku sayang, ni apa ni, nombor satu lagu ni, nombor dua lagu ni, boleh je kan? Tapi dia nak tarik perhatian anak tu dulu. Ni, apa ni, saya nak habaq berapa benda ni. Tu menggunakan perkataan macam tu, dia menarik orang puas kan. Oh, ni apa nak cerita ni, apa nak cerita ni. Macam kita nak cerita ni, saya nak pesan ni. Pesan tu dengan, oh, ni mesti ada benda nak beritahu kan. Gitu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pesan dekat Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut, Nabi sebut, ihfazillah yahfazka. Kamu peliharalah Allah, kamu jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu peliharalah Allah, pasti kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Kita nak bincang malam ni, kita nak bincang kali ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan kita jaga Allah. Macam mana disebut kita jaga Allah tu nak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun teringin nak tahu juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nah. Dan macam mana pula yang disebutkan Allah jaga kita. Nabi ulang pula, kamu jaga Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Allahumma shalli. Jadi kita nak tahu macam mana disebutkan dengan kita jaga Allah, kemudian Allah jaga kita. Nak tahu pula macam mana bila kita jaga Allah, kita akan dapati Allah berada di hadapan kita. Mari kita nak tengok tuan-tuan sekalian, maksud yang dimaksudkan oleh Nabi SAW berkait dengan perkataan Nabi SAW ini disusun oleh ulama. Apa yang dimaksudkan kamu memelihara Allah. Bila sebut kamu pelihara Allah, yang pertama kata ulama sallallahu alaihi wasallam, kamu beriltizam dengan perintah-perintah Allah sallallahu alaihi wasallam dan berhenti pada batasan-batasan tanpa kamu menghampirinya. Dia punya tajuk dia bila kita sebut kamu jaga Allah ni sallallahu alaihi wasallam, beriltizam dengan seluruh perintah Allah dan berhenti pada batasan-batasan tanpa kamu menghampirinya. Saat kita akan syarahkan. Itu dia punya tajuk dia dulu. Kalau sebut, ihfazillah, kamu jaga Allah, kita faham dah. Maksud dia apa? Kamu beriltizam sungguh-sungguh dengan segala perintah Allah dan kamu berhenti pada pada batasan-batasannya
tanpa kamu menghampirinya. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Apa dia? Yang pertama kata ulama, nak kamu jaga Allah ni, kamu melaksanakan apa yang telah difardukan ke atas kamu dan jangan bersikap acuh tak acuh dan sambil lewa terhadapnya. Nak faham bahasa kita mudah ni, orang kampung, orang Pulau Pinang ni, salli ala Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bab semua perintah fardu, buat bagi sungguh-sungguh. Buat tu bagi sungguh-sungguh, jangan sambil lewa. Kalau nak cerita sungguh-sungguh tu lagu mana? Kita semayang maghrib tadi, salli ala Muhammad. Kita semayang asar tadi, kita semayang zuhur tadi, kita semayang subuh tadi ni, salli ala Muhammad. Kita semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tadi, lagu mana? Semayang 4 rakaat. Semua orang semayang 4 rakaat. Semayang orang masuk waktu, bukan 4 rakaat, subuh 4 rakaat, tak lah. Contoh zuhur dengan asar ni 4 rakaat kan? Kalau cerita zuhur 4 rakaat, semua orang semayang zuhur 4 rakaat. Salli ala Muhammad. Kalau cerita tunggu masuk waktu, semua orang semayang zuhur waktu masuk waktu. Apa beza semayang orang yang jaga Allah dengan orang yang sekadar menunaikan perintah semayang? Apa dia? Masuk waktu dia semayangnya di awal waktu, macam tu. Kan? Masuk waktu dia dah bersiap dah. Waktu nak masuk waktu tu, dia dah siap dah, ready dah dia untuk pergi semayang. Lagi, dia memperelokkan pakaian dia waktu dia semayang. Lagi, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat khusyuk dalam semayang dia. Dengan, bukan setakat tang semayang tu, nak masuk semayang tu dia dah siap dah nak dapatkan khusyuk. Apa dia? Kata ulama, dengan dia berwuduk dengan wuduk yang sangat sempurna, itu membantu kepada khusyuk semayang. Waktu dia berdiri tu, dia duk berasa dah, Allahumma salli, kata ulama apa ni? Seolah-olah macam itulah semayang dia yang paling akhir sekali. Punya dia nak dapat kesempurnaan tu, dia berasa macam itulah semayang dia yang paling akhir sekali ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang main habaq kat kita, kata apa? Ha, ni last lah ni. Ni last lah. Orang macam nak pergi apa, hukuman gantung ke apa kan. Salli ala Muhammad. Nah, gantung selalu dia buat lepas subuh. Ha, salli ala Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang nak pergi hukuman gantung, dia semayang subuh yang terakhir dia tu lagu mana? Ha? Semayang isyak semalam ni, esok tu nak hukuman gantung dah. Tuan-tuan boleh bayang tak semayang isyak tu lagu mana? Dia menangis lah, dia bersungguh-sungguh lah nak dapat feel, nak dapat khusyuk. Tu orang yang jaga semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi orang yang jaga semayang apa ni? Nak pergi semayang berjemaah, nak duduk soh paling hadapan untuk orang lelaki-lelaki, nak berpakaian paling cantik waktu semayang. Dia panggil apa? Bersungguh-sungguh untuk melakukan yang fardu tanpa sambil lewa. Saya ingat Allahumma salli ala Muhammad, mungkin kita boleh belajar buat yang tu. Belajar apa? Belajar buat ibadat fardu bagi jadi sesempurna yang mampu untuk kita buat. Tak ada, Allahumma salli ala Muhammad. Dah semayang ni. Saya duk heran tu kalau kita ni Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak semayang Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang tunggu sampai pukul semayang zuhur sampai pukul 4 petang. Semayang zuhur sampai pukul 4 petang. Pasal apa tunggu 4 petang? Dia kata tak masuk asar lagi. Asar masuk pukul 4.20. Memanglah salli ala Muhammad. Tu dia panggil waktu ikhtiari. Waktu tu boleh je semayang waktu tu. Tapi kamu jaga semayang tak kalau semayang tu? Tak, orang jaga semayang nak pergi semayang awal semayang tu. Tak, yang nak semayang ujung-ujung pasal apa? Kalau semayang awal pun 4 rakaat juga, semayang ujung pun 4 rakaat je. Semayang jemaah pun 4 rakaat je, semayang sorang-sorang pun 4 rakaat juga. Tak tahulah kalau semayang sorang-sorang dia pergi tinggal 2 rakaat. Tak apalah juga boleh. Pasal apa semayang lambat sangat ni? Allah, malas nak semayang 4, tunggu ujung-ujung dapat 2 sudah. Tak apalah juga, tapi tak juga. Tetap 4 rakaat. Habis tu pasal apa nak tunggu tempat paling lekeh? Walhal kita boleh dapat paling sempurna dengan perbuatan yang sama. Salli ala Muhammad. Nah, dua hotel yang sama dengan harga yang berbeza. Itu iklan kan. Salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, pasal apa nak buat tempat yang kita dapat kurang walhal perbuatannya sama? Maka yang pertama dalam bab urusan fardu, termasuk tu sembahyang satu contoh tu, termasuklah zakat. Zakat kita nak buat, nak cari yang paling sempurna. Tuan-tuan, Allahumma salli lah ni orang rajin simpan duit untuk beli barang mah lah ni, beli mah. Dan ni banyak orang simpan mah lah ni. Soalnya pasal apa? Pasal mah tengah ni time paling cantik untuk beli mah.
dan harga emas duk makin naik. Dan memang disebutkan bahawa satu hari nanti bila dekat dengan kiamat, orang semua akan balik pakai dinar ni, pakai balik emas, pakai emas. Mata wang tu tak ada dah waktu tu. Dan ni waktu nak beli emas, dia sikit simpan sikit. Simpan yang duk simpan bawah katil ke. Lagi pergi duk abang kat orang pula, saya makcik lah alhamdulillah start ustaz cerita hari tu ni, makcik beli emas banyak, makcik tak nak tu tak lah buah tilam buah katil tu besok pakai cerah kan ya, letak kat bank ke apa semua, pergi dah simpan. Salih alaihi Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah, salih alaihi Muhammad tuan-tuan. Jadi dalam bab nak berniaga tu pandai pula cari waktu paling sempurna nak jual beli kan. Saya cuma tuan-tuan. Dan cukup nisab kena bayar. Bayar apa? Bayar zakat. Jangan duk culas. Oh, mereka kata tak apalah ustaz, mereka pandai-pandai lagi. Pakai sat, nanti terlepas bayar zakat. Duk simpan. Elok kan kena pakai sekali dalam tempoh setahun, pakai 2 kali, 3 kali dalam pakai tempoh setahun tu, pakai tak apa, nanti terlepas lah bayar zakat untuk tahun tu. Pandai duk fikirlah lagu tu. Salih alaihi Muhammad tuan-tuan. Bayarlah zakat. Bayar zakat. Salih alaihi Muhammad tuan-tuan. Nah, bersungguh-sungguh untuk menunaikan zakat, bersungguh-sungguh untuk menunaikan fardu haji dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, bila sebut jaga Allah ni apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersungguh-sungguh pula dalam kamu melaksanakan amalan-amalan sunat. Lepas dia bersungguh untuk buat Allahumma salli ala disebut sebagai amalan-amalan fardu tu, dia pula bersungguh-sungguh pula untuk melaksanakan ibadat-ibadat sunat untuk menyempurnakan yang fardu. Ni dia panggil orang yang jaga Allah. Ni cerita masuk Maulid Rasul sallallahu ala Muhammad belaga sallallahu alaihi wasallam. Mayang sunat malah buat. Ni baca Quran balok lihat. Puasa sunat jangan ceritalah. Salih alaihi wasallam tuan-tuan. Qiyamul lail tahajud Allahu Rabbi subhanallah tuan-tuan. Nah, kalau betul kita cinta kat Nabi SAW, sungguh ikut sunnah Nabi SAW. Dan di antara sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW sangat jaga ialah amalan-amalan sunat dia. Tuan-tuan, kalau patut Nabi patut buat nak, Nabi tak buat pun tak apa dah. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pendapat kamu Rasulullah bila aku melakukan yang fardu saja? Salih alaihi Muhammad. Nah, solat maktubat saja, sembahyang yang fardu saja. Wasumtu Ramadan, dan aku puasa dalam bulan Ramadan. Apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan. Aku boleh masuk syurga tak? Nabi kata na'am, ya sudah. Boleh masuk syurga tak? Sahabat tanya pun Nabi kata lagu tu, apatah Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sempurna yang fardu ni, masuk syurga lah dia. Sahabat tanya pun Nabi kata ya, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Nabi mesti sempurna dah. Tapi Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata apa? Nabi sangat jaga 10 rakaat ni. Sunat rawatib tu. Sunat rawatib 10 rakaat ni Nabi SAW sangat jaga. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur, 2 rakaat selepas sembahyang zuhur. Lagi 2 rakaat selepas sembahyang maghrib. Lepas asar tak ada ni, sembahyang pula lepas asar. 2 lepas rajin sangat ni nak jaga sungguh-sungguh, belum asar boleh lepas asar boleh sembahyang juga 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ni 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Salih alaihi Muhammad. Tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, Allah akan bina satu rumah dalam syurga. Tambah lagi Nabi SAW cerita, orang yang jaga 4 rakaat sebelum asar, Allah akan bagi rahmat dekat dia. Rahimallahu umra'an, Allah merahmati kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada waktu asar. Kan Allah SWT, tu ada lagi kelebihan semayang lepas pada waktu isyak lagi. Kelebihan semayang witir yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Kelebihan semayang duha yang Nabi SAW suruh kita buat. Allahumma salli ala Muhammad. Tahajud yang Nabi SAW sangat jaga. Sungguh-sungguh untuk buat amalan-amalan sunat ni. Saya sebab puasa-puasa sunat sebagainya, bersedekah, buat ibadat-ibadat sunat ni dia puluh sungguh-sungguh. Sampailah kata Nabi, kata Allah SWT dalam satu hadis qudsi, dia bersungguh dalam amalan sunat sehinggalah aku pun mencintai dia. Subhanallah, siapa sungguh dalam benda sunat ni, buat sungguh-sungguh benda sunat ni, dia akan dapat apa? Allah cinta kat dia. Bila Allah cinta kat dia, kata Nabi SAW, kata Allah dalam firman Allah dalam hadis qudsi tersebut,
akulah yang akan menjadi matanya dengan mata itu dia melihat, akulah jadi tangannya dengan tangan itu, aku jadi telinga dia telinga itu mendengar, aku menjadi tangannya tangan itu dia megang, akulah jadi kaki itu dia berjalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, setiap daripada doanya aku akan makbulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia minta pertolongan, aku akan berikannya pertolongan. Subhanallah. Nampak tak? Ni waktu-waktu macam ni kita perlu tak pertolongan Allah ni? Perlu. Jaga ibadat sunat. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu ni kita perlu tak doa kita makbul? Tiap-tiap pagi baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca, minta doa tu, minta sungguh-sungguh. Allah makbul pada orang yang Allah sayang. Siapa orang yang dapat cinta Allah ni? Orang yang bersungguh dalam urusan sunat-sunat dia. Tuan-tuan, Allahumma salli. Yang kedua, yang ketiga, jaga Allah ni macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jauhilah segala yang dilarang. Dalam bab yang haram, berhenti. Yang ni tak payah suruh. InsyaAllah kita semua buat dah yang ni. Cuma orang yang jaga Allah, dia lajak sikit lagi. Dia membina satu benteng di antara kamu dan perkara yang dilarang tersebut, iaitulah syubhah. Orang yang jaga Allah ni dia bukan berhenti tang haram. Bukan dia berhenti tang haram saja. Dia berhenti tang syubhah dah. Tang syubhah tu dia berhenti dah. Syubhah mana? Boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni kata boleh. Berhentilah, tak sudah ambil lah. Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu, ambil benda yang sahih, yang sungguh-sungguh tak ragu kamu, ambil yang tu. Hidup rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh, kira boleh lah, tak boleh tu. Tu bukan orang jaga Allah. Orang jaga Allah ni, dia kira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia letak border siap-siap lah. Oh yang tu haram, oh haram tak boleh, yang tu haram tak boleh pi. Dia mai tang ragu tu dia berhenti dah. Ragu bukan bab makanan saja. Bab investment, selit semat dia panggil apa? Pelaburan, bab urusan muamalah kita dengan manusia yang lain, sallallahu alaihi wasallam, bab perkataan kita. Ada syubhat dalam perkataan. Dapat satu maklumat baik kat kita, orang kata apa? Hantar dak dia ni lagu tu. Tahu betul ke? Betul ke? Saya aku nak pergi habaq kat orang lain. Kita pun tak tahu betul tak betul ni. Dia ni betul ke tak betul? Habaq aku betul ke tak betul ni? Tak yalah syubhat. Dia rasa ragu. Tinggallah. Tak habaq kat orang pun tak ada masalah apa. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi dalam banyak kehidupan, dalam urusan kehidupan kita, banyak benda-benda yang kita tak tahu betul tak betul, kita tak tahu sahih tak sahih, kita tak tahu boleh tak boleh. Orang yang jaga Allah berhenti siap-siap dah. Berhenti siap-siap dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni 4 benda. 4 benda yang disebut sebagai 4 benda asas pada ihfazillah, kamu jaga Allah. Pada yang pertama, buat sungguh-sungguh benda wajib. Yang kedua, buat sungguh-sungguh benda sunat. Yang ketiga, tinggalkan yang haram. Yang keempat, berhenti pada tempat yang syubhah. Bila kita buat 4 benda ni, dia apa ni? Yahfazka, Allah akan jaga kita. Apa maksud Allah jaga kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, ketika itu kamu bersaksilah bagaimana Allah akan memelihara dan menjaga kamu. Macam mana? Yang pertama kata ulama, Allah akan menjaga akidahmu dari tersasar. Allahumma salli ala Muhammad. Allah jaga akidah kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, takutlah sebab akhir zaman, Nabi SAW kata apa? Iman ni akan keluar daripada hati seorang ni macam mana anak panah keluar pada busur panah. Dia punya cepat laju tu cup sampai tak berasa. Tahu-tahu lah, tak ada iman dah. Baru ni saya tengok satu video, mereka interview. Allah maksudnya bukan interview. Mereka berdebat dengan pengikut orang yang mengaku Rasul Melayu. Salih semat. Dia berujah, buat keluar ayat Quran. Kata salah tu, salah tafsir tu, salah tu ayat Quran tu bukan tafsir lagu tu. Dia kata, dak Salih semat. Tak mana dalam Al-Quran kata Rasul ini merujuk kepada Muhammad. Dia sebut. Boleh jadi tak yang kata Rasul ni merujuk kepada kawan ni nama sekian-sekian ni. Saya tak mahu sebutlah nama dia.
Allahumma salli ala Muhammad kan. Dia kata boleh jadi ni sebut Allah kata Rasul ni siapa? Ni, dia ni. Mana boleh kata Muhammad, Nabi tak sebut, Allah tak sebut pun Rasul tu Muhammad. Dia kata gitu. Ni kitab tafsir ulama yang buat. Kita gitu kan. Allah SWT. Jadi nak cerita berujahnya. Allahu Rabbi. Saya pun pernah berujah dengan seorang, bukan berujah lah bila dia duduk telefon. Dia telefon saya, dia kata apa, ustaz-ustaz ni banyak mengajak yang tak betul. Saya kata betul kan ni? Betul. Macam mana tak betul tu? Dia kata ujah. Dia kata apa? Ni macam ni boleh menyebabkan kafir. Seorang tu kafir. Ni ustaz-ustaz ni di kafir. Pasal apa ustaz-ustaz ni kafir? Dia kata tengok ayat Quran ni kata orang ni macam ni kafir. Saya kata lah saya tahu ayat Quran tu. Ni kitab duduk dengan saya ni. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Mari kita buka. Ayat tu bukan tuju kepada ustaz-ustaz yang kata lagu tu. Ayat tu tuju kepada orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW. Salah fahaman tu. Dia kata, tak, Tok Guru saya kata lagu tu. Ustaz-ustaz yang kata ni tak betul semua. Boleh menyebabkan dia pada syirik dan kafir pada Allah. Subhanallah. Berapa ramai ustaz-ustaz yang kafir dan syirik pada Allah kalau macam tu. Salah tafsir tu. Tak kena tu. Tak, betul. Saya betul. Ustaz yang salah. Sudah. Nak cerita tuan-tuan. Nak cerita lah ni. Orang sampai macam tu lah ni. Tuan-tuan. Dia duduk di satu pahaman yang semua orang kata dia salah. Tapi dia berpegang. Dia kata dia tu betul. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bila orang nasihat dekat dia, dia kata apa? Dia kata, salah tu. Tengok, semua orang kata. Tengok, ustaz-ustaz semua kata benda tu salah. Tengok, ustaz mufti ni kata salah. Mufti ni kata salah. Mufti tak semestinya betul. Dia kata betul. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kamu kata, Tok Guru kamu betul. Tok Guru saya mungkin salah. Tapi mungkin juga dia betul. Itu. Tapi sikit saja orang yang ikut kamu ni. Ramai orang yang tak ikut tu. Dia kata memang akhir zaman sikit je yang betul. Yang semuanya salah. Betul sudah pula. Selaru habis tuan-tuan. Nak cerita macam tu. Dahsyat tuan-tuan. Tu kita takut tuan-tuan di akhir zaman kita takut akidah kita tersasar dalam keadaan kita tak tahu. Kita tenggelam. Kita berpegang dengan satu pegangan. Allah ni tuan-tuan 2-3 hari duk balah pasal macam-macam. Balah pasal capat lah apa semua. Buat tak kepala Allah. Tuan-tuan. Nak cerita Allahumma salli ala Muhammad. Kau ni kata perang bergaduh. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Ya Allah Rabbi. Kita sama-sama duk bergaduh sama-sama kita. Sedangkan Allahumma salli ala Muhammad. Orang-orang bukan Islam, musuh-musuh Islam tak pernah berhenti duk fikir macam mana nak pecah belahkan orang Islam. Bila orang Islam masing-masing duk pecah belah sama-sama orang Islam, waktu tu apa jadi? Depa tepuk tangan, depa berjaya untuk memecah belahkan orang Islam dengan pahaman Islam sendiri yang masing-masing bawa. Ni akidah tuan-tuan. Maka orang yang jaga Allah tadi, nombor satu sekali benda yang paling penting yang Allah akan jaga, ialah Allah akan jaga akidah kita daripada tersasar. Penting nah, ni akhir zaman ni kita tak tahu lah. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikir ayah pin. Ayah pin, tuan kenal ayah pin? Ayah pin tu tuan-tuan, Allah SWT dia panggil apa? Dia panggil apa? Kerajaan langit tu apa? Kan? Subhanallah. Ayah pin. Tuan-tuan bisa tengok dah ayah pin ni? Tak bisa tengok lah. Pakai selok pendek. Pakai selok pendek. Lepas tu Allah bercakap pun bercakap, kita tengok dia punya kotlah dia punya vocal speaking tu dengan syarahan dia tu menyebabkan orang terpaut ke apa. Tengok dia bercakap, kita rasa macam macam tak ada lah punya macam dia punya apa, macam kan influence hebat kan, tak. Lepas tu subhanallah bawa payung warna kuning lah apa, pergi tawah cerek tu lah apa, kemudian naik sampai Batu Keh sana, pergi sampai Batu Keh tu, lepas tu tuang susu kat tapak kaki dia, pakai pergi hirup pula susu tu kan. Gitu. Jadi masa dia dan pergi pula tu, pergi ke Bali mana dia pun sambut lah apa, kita fikir ya Allah macam ni pada orang ikut lah. Kita fikir dah macam ni pada orang ikut. Tuan-tuan, yang ikut dia ada yang Saudara Semat balik daripada Mesir. Dan subhanallah, dan dia mengaku dia keluar, dia mengaku kata dah, dia tak Saudara Semat. Dan dia tetap berpegang dengan iman dia kepada Ayah Pin. Ramai kita tengok interview apa semua ni. Saya nampak Ayah Pin tinggi, lebih tinggi daripada bukit. Subhanallah. Dan kami dibawa ke mana apa Sidratul Muntaha, bukan apa disebut tu. Alam apa ni? Alam di sebalik mata. Subhanallah. Jumpa Ayah Pin kat sana. Ya Allah, dia kata subhanallah. Tuan-tuan, kita fikir betul kan macam ni ya? Tapi depa tetap beriman bahawa depa betul. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah keluarkan
daripada kejahilan tersebut kan. Allah SWT mungkin daripada kegelapan tersebut. Allah SWT tuan Allah balikkan mereka kepada jalan yang benar. Tuan-tuan nak sebut kata akhir zaman sampai macam tu. Ustaz Muhammad, tuan-tuan. Yang keduanya tuan, Allah akan apa? Allah akan melindungi kamu daripada kekhawatiran jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan melindungi kita ni daripada kekhawatiran jiwa. Jiwa kita gelisah. Allah akan keluarkan kegelisahan tersebut. Tuan-tuan risau tak ni waktu ni? Risau kita ni? Risau. Tengok nu jadi kluster baru pula ni, jadi main ni pula ni. Lepas tu merebak sana pula, merebak sana, PKPB pula. Allah Rabbi. Gelisah ni, sempit rasa. Allah akan keluarkan kita daripada kegelisahan tersebut. Orang yang meletakkan setinggi tawakal kepada Allah, atas selepas doa dan ikhtiar dah tuan-tuan, hati dia akan jadi tenang. Hati dia tenang. Kita nak bergantung ke siapa? Siapa yang buat turun wabak ni? Allah yang buat turun wabak ni. Siapa yang boleh angkat wabak ni? Allah yang boleh angkat wabak ni. Dalam keadaan kita meyakini bahawa Allah yang menurunkan wabak dan Allah juga mengangkat wabak, dalam keadaan yang sama tak bolehlah kita semata-mata bertawakal tanpa kita berikhtiar. Nah, kita nak kena bergerak juga, kita nak kena jaga juga, kita nak kena buat juga urusan kehidupan kita. Dia terpuruk dalam bilik sampai tak mau nak keluar. Pasal apa tak mau keluar ni? Oh, takutlah keluar sakit tu, ada COVID kat depan kita. Bukan setakat dia takut, dengan ayam pun takut. Coronavirus, lari ayam tu masuk keban. Punya takut ayam. Tuan-tuan, bukan setakat orang takut, dengan ayam pun takut dengan coronavirus ni. Tuan-tuan, ikhtiar usaha kena ada, tapi tawakal pada Allah. Selepas kita berdoa, berusaha, berikhtiar, ada tawakal, di sana akan ada ketenangan. Tenang? Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah akan keluar daripada kekhawatiran jiwa. Yang berikutnya, Allah akan keluarkan dia daripada najis kesesatan. Dia buat benda-benda yang sesat dalam keadaan tak sedap. Khurafat dan syirik pada Allah. Dia pergi buat benda-benda syirik, benda-benda khurafat. Dan dia duk berasa macam yang dia buat tu ada dalam agama. Lagi Allah buat apa ni? Allah menahan, Allah akan melindungi kamu daripada kejahatan makhluk. Orang yang duk dengki kat kita, orang yang tak suka kita, orang yang nak buat macam-macam kat kita, apa semua, Allah tahan dia. Allah akan lindung kita daripada kejahatan makhluk dan menahan kamu daripada syaitan-syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Syaitan kalangan jin pun ada, syaitan kalangan manusia pun ada. Yang sentiasa nak merosakkan kehidupan kita, Allah akan pelihara kita daripada ni. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ingat, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Mudah-mudahan sebahagian daripada apa yang kita kongsikan itu akan menjadi manfaat sebaiknya kepada kita. Kita ucap terima kasih dan tahniah dan syabas kepada pihak Yadim Pulau Pinang yang menganjurkan tazkirah sebegini, dan teruskan semua sahabat-sahabat untuk kita menyokong dan mendukung segala usaha yang dilakukan oleh pihak Yadim dengan kita like page Yadim Pulau Pinang, kita follow, kita ikut semua program-program yang dilaksanakan oleh pihak Yadim Pulau Pinang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sokongan dan dukungan kita ini akan memberikan kekuatan dan semangat kepada pihak Yadim untuk meneruskan aktiviti dakwah mereka, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.